ada 2 orang anak. Masih belum lagi, masih belum cukup umur lagi. Okay, anak saya yang pertama tu usia 4 tahun 4 bulan dan yang kedua tu lelaki berusia 2 tahun 6 bulan. Yang masuk ward ni adalah yang lelaki lah, yang anak yang kedua berusia 2 tahun 6 bulan. Okay, pada hari pertama dan kedua beliau demam panas, ada sampai satu masa tu cecah 40.3 darjah Celsius lah. Lepas tu tapi saya bagi ubat demam apa semua. Lepas tu sampai hari ke 4, 5, 6 dia mengalami kelesuan yang amat sangat. Dia macam terbaring saja. So sampai satu tahap kalau demam kita boleh bagi ubat demam, tapi kalau dia dah lesu sangat tu memang rasa masa tu memang helpless sangat. Macam tak boleh buat apa-apa. Sampailah saya ambil keputusan macam bawa ke hospital lah untuk pemantauan. Sebab anak saya dari seorang yang aktif, panjat sana sini, bila kena COVID ni, lesu dia lain macam lah. Tapi dia masih ada selera makan tapi kurang dan berat badan dia pun kurang masa tu. Jadi bila sampai ke hospital, lepas tu doktor ambil sampel darah dia, tapi it turns out darah dia normal, jadi doktor tak masukkan sebarang drip lah. Jadi saya pun setujulah tak perlu masuk drip. Tapi keadaan dia memang sangat lesu lah waktu tu, tak boleh nak buat apa. Tapi sebab waktu tu dah hari ke-6, jadi bila doktor kata dia boleh makan dengan sendiri dan minum dengan sendiri, jadi saya boleh teruskan bagi makan minum macam biasa lah. Cuma memang tak ada ubat lah untuk COVID kan. Ia berbeza dengan saya waktu tu, saya hanya demam macam dalam 3-4 jam je pernah sekali demam dalam tempoh tu. Sebab saya pun COVID sekali dengan anak saya. So saya just ambil Panadol, lepas tu dah sembuh lah. Cuma bila perasaan saya bila jadi ke anak ni, kita rasa macam saya cakap tadi, helpless dan dia masih tak cukup umur kan. Memang kalau boleh dapat vaksin pada usia tu memang saya akan bagilah as a prevention ataupun sebagai kita punya usaha lah untuk mengurangkan kesan kepada budak tu. Sebab anak saya masih tak boleh bercakap. Kalau dia tak ada deri rasa ke, dia tak ada dia sakit ke, dia tak boleh bagi tahu. Tapi apa yang kita boleh nampak, dia memang terbaring. Siap kalau saya galakkan dia untuk berjalan, contohnya saya pergi somewhere, saya nak bagi dia jalan, dia akan pegang dinding. Lemah yang sampai tahap tu lah. Dan masa saya masuk ward pun saya tengok ibu-ibu lain pun anak dia orang keadaan dia ada yang lebih teruk lah sebenarnya. Anak saya tu just kelesuan je, lepas tu dia dah boleh makan sendiri, lepas tu dia sembuh lah. Alhamdulillah lah, lepas tu sembuh. Yang anak-anak yang lain tu memang sepatutnya kalau saya fikir balik, patut saya bawa waktu dah demam yang sangat tinggi tu. Sebab kita tak tahu apa kesan pada anak tu nanti. Kita takut sebab dia memang jadi macam lain betul lah saya tengok. Macam kita risau dia affect otak ke apa tu, kita tak tahu kan. Jadi memang saya harap lah kalau ibu bapa yang lain kalau dapat peluang untuk vaksin anak, silalah ambil. Semua ni memang dah berdasarkan kajian yang sewajarnya oleh orang yang tahu apa benda yang dikaji tu. Sebabnya bagi saya itu hak anak tu untuk dapatkan vaksin tu sebenarnya. Sebab ini penyakit yang baru. Jadi kalau ada satu kajian yang terbukti boleh mengurangkan kesan yang lebih buruk pada anak, kita patutnya kena ambil lah. Sebab benda ni dah berkesan pada individu yang dewasa yang telah mengambil vaksin, kesan dia tidak seteruk yang tidak divaksin. Satu, bila seorang dah kena COVID ni, jadi kalau orang tu ada 2-3 anak, dia tak boleh dihantar ke tadika ataupun sekolah. So kalau ibu tu negatif, dia kena ambil cuti, terpaksa ambil cuti dalam, kalau ada 3 anak, kadang tu bersambung-sambung pula kena ambil ataupun bekerja dari rumah.
dari segi impak, dari segi kesihatan saya tu kita tak dapat pergi kerja. Jadi kerja kita pun tertanggung. Macam saya terpaksa hampir 2 minggu lah. Seminggu lebih macam terpaksa kuarantin di rumah. Jadi kalau orang yang bekerja seharian, gaji seharian tu akan jadi kekurangan dari segi, selain daripada kesihatan, dari segi kos lah. Dan juga kos dari segi untuk beli ubat demam ke, sesama ke, ataupun even cool fever kan, untuk mengurangkan kesan kesakitan pada anak-anak ni. Sebab lagi satu yang saya tengok, anak saya pun memang kurang makan. Dia akan menjadi choosy, dia akan memilih nak makan apa. Dia teringin nak makan tapi kadang-kadang tak boleh nak masuk mulut kan. So kita akan, dari segi kos kita akan beli makanan. Contohnya budak-budak suka KFC ke. Kita akan bagi, kita nak dia makan. Macam sihat ke tak tu dah jadi point nombor 2. Sebab dia bila COVID ni dia langsung tak berselera. Macam anak saya yang first tu dia jadi tak berselera. So kita belilah KFC, dia punya favourite food. Tapi itu pun dia tak nak sampai tahap macam tu. So kesan COVID ni memang kuat sikit lah daripada demam biasa. Tapi Alhamdulillah dua-dua memang sekarang ni dah sihat lah. Tapi cuma dia jadi prolong. Macam sama juga yang anak first pun mula-mula demam 2 hari, lepas tu dia jadi kelesuan. Itu apa yang jadi pada anak saya lah. Dalam tempoh seminggu tu, lepas tu baru dia recovery. So dia impak bagi saya dari segi kos dan juga masa yang kita spend lah. Nanti bila kita kembali bekerja, kita banyak lagi kerja nak buat lepas tu sebab dah lama tinggalkan kerja kan. Kita yakinlah pada vaksin ni sebab setakat ni vaksin ni memang terbukti berkesan untuk mengurangkan kesan kesakitan yang ditanggung pada individu. Memang setiap simptom individu tu berbeza, tapi ianya apabila orang dewasa dah dapat vaksin, kadar kesakitan dia lebih terbukti secara statistiknya kurang dialami berbanding orang yang tak mengambil vaksin. Dan untuk kanak-kanak, perlunya vaksin ni kerana sama jugalah seperti orang dewasa yang telah vaksin, kurang. Sebabnya bila budak yang tak vaksin ni, kesan dia lebih teruk daripada budak yang ambil vaksin. Dan budak-budak dia kalau especially yang toddler, yang dia tak boleh bagi tahu dia sakit apa, dia tak selera makan ke, dia tak boleh bernafas ke, dia sakit tekak ke. Kita bila dia sakit tu, kita hanya boleh tengok saja. So kalau kita ambil vaksin, insyaAllah akan mengurangkan kesan kesakitan kepada budak-budak tu. Ianya dah jadi hak sebenarnya kepada budak tu untuk dapatkan vaksin sebenarnya. Seperti mana macam hak untuk dapatkan pendidikan kan. So maksudnya kita sebagai parents just provide apa yang terbaik lah untuk anak kita. Itu sajalah.